Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian yang setia memegang hukum Tuhan yang keempat. 大家平安，希望主耶稣的祝福一直在我们领导我们。 Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saudara kita melanjutkan kebaktian kebangunan rohani internal dalam sesi yang ketiga. 我们继续我们内部的领恩会， Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣圣名讲道。 Kemarin malam kita sudah membahas perumpamaan 1 dan perumpamaan yang ke-8. 昨天晚上我们已经讲过第一个比喻和第八个比喻。 Kenapa pembagiannya perumpamaan 1 dan ke-8 dibahas dulu? 为什么先讲第一和第八呢？ Dalam Matius pasal 13 ada 8 perumpamaan. Ya, perumpamaan 1 dan 8 itu tidak dalam urutan waktu. 在马太福音13章有8个比喻，但是第一和第八不是按顺序时间的顺序。 Ya, jadi perumpamaan 1 penabur itu bersifat pengajaran dan perumpamaan ahli Taurat juga bersifat pengajaran. 第一个就是撒种者的比喻，是一个教导；第八个也是文士的比喻，也是一个教导。 Sedangkan perumpamaan 2 sampai dengan perumpamaan yang ke-7 yaitu pukat itu dalam urutan waktu karena berbicara tentang sejarah gereja Tuhan, sejarah turunnya Roh Kudus. 第二到第七的比喻，就是按照那个时间的顺序，就是关于教会的历史。 Ya saudara ya, sebenarnya kalau misalnya kita mempelajari Matius pasal 13 ini, kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan, master plan Tuhan atas gerejanya. 如果我们看马太福音13章，其实这个是神的计划，对我们教会的计划。 Dan saya pribadi saudara, ketika pembina dari saya waktu saya masih kecil mengajarkan Matius pasal 13 ini membuat saya semakin yakin bahwa gereja Yesus Sejati sesungguhnya disertai oleh Tuhan dan gereja yang diselamatkan. 我小的时候，我导师教我的时候，我就更相信主，这是真耶稣教会，就是救人的教会。 Nah, kemarin kita sudah membahas juga bahwa perumpamaan penabur ini kita harus bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menjadi tanah yang subur hati kita sehingga kita bisa bertumbuh. 昨天晚上我们已经讲了撒种子的这个比喻，就是希望我们可以变成肥的土地，这样我们可以成长。 Ya, ketika kita bertumbuh, maka kita bisa menabur, saudara. Seperti Tuhan Yesus menabur benih Injil. 如果我们能成长，我们就会撒种子。 Dan juga kemarin juga kita lihat bagaimana ketika jemaat kita menabur, karena dia sudah bertumbuh melalui firman, maka ada jemaat di Sri Lanka bisa mendapatkan Injil. 我们的信徒因为他撒种子，所以在斯里兰卡的信徒他们也会得救。 Ya, karena dia sendiri juga menjadikan tanah itu bagaikan hatinya itu bagaikan tanah yang subur, tanah yang baik. 他把心就像一块地一样。 Nah, yang kedua kita juga membahas tentang ahli Taurat, di mana ahli Taurat ini punya semangat belajar dan ketika dia belajar kerajaan sorga, dia bisa mengajar, mengeluarkan harta lama dan harta baru. 我们也讲了一个文士的比喻，我们要学习这个文士他的学习的精神。 Nah, saudara, kita sebagai guru agama, kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai pengajar, kita juga sebagai orang tua, seharusnya kita mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa mengeluarkan perbendaharaan harta lama dan harta baru. 所以我们是当宗教老师，当父母，讲道职，我们也要一直不断的学习，所以我们可以拿出来很好的结果。 Ya, jangan sampai ketika kita tidak mempelajari firman Tuhan, kerajaan sorga seperti ahli Taurat, yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang bukan firman Tuhan. 所以如果我们没有好好学习，就是好像那个文士，所以我们讲的不是神的道。 Ya, mungkin drama Korea yang disampaikan, 可能是韩国电视剧， mungkin pengalaman pribadi yang disampaikan,
可能我们讲的自己的经验。 Ya, padahal sebenarnya sebagai pengajar kita harus menyampaikan harta lama dan harta baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. 其实我们是当导师，我们应该讲的就是新约或者旧约。 Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin malam, semangat daripada penabur dan semangat daripada ahli Taurat. 这就是我们昨天晚上讲的，就是撒种者的精神和文士的精神。 Dan sekarang kita masuk dalam perumpamaan yang kedua. 今天我们要进入第二个比喻， Perumpamaan lalang di antara gandum. 就是稗子在麦子之中。 Perumpamaan lalang di antara gandum ini terjadi pada zaman gereja para rasul sampai pada zaman kita sekarang, saudara. 这个发生就是从使徒教会的到我们现在。 Nah, kenapa dari zaman gereja para rasul sampai zaman kita? Kita lihat dalam Matius pasal 13. 请看马太福音13章， Matius pasal 13 kita kasih tanda ya Bapak Ibu karena kita akan terus kembali di Matius pasal 13 ini. 我们给一个标志吧。等一下我们还要读 Ayat 39. 30节。 Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Di sini dikatakan bahwa perumpamaan gandum dan lalang adalah di mana iblis pun juga menabur lalang. 在这儿告诉我们，这个稗子和麦子的比喻，魔鬼也是稗子。 Dan sampai kapan? Sampai akhir zaman. 到什么时候呢？到世界末了。 Ya, kita lihat lagi ayat 49. 我们看49节。 Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikatnya akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Nah, saudara, kalau kita lihat, ini juga mengatakan bahwa pada akhir zaman, malaikat-malaikatnya akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ya, gandum mana, lalang mana. 在这儿说，天使要出来，从一人中把二人分别出来，哪一个是麦子，哪一个是稗子。 Nah, jadi kita lihat perumpamaan lalang di antara gandum ini berbicara tentang urutan waktu dari zaman gereja para rasul berdiri sampai zaman kita sekarang kita mengalaminya. 所以呢，这个呢，就是按照时间迅速，就是从使徒教会到现在，我们也经历。 Nah, kita lihat bersama-sama, mari kita membaca Matius pasal 13, 请看马太福音 ayat 13章 24 sampai 30. 24节到30节， Ayat 24 sampai 30. 24节到30节， Ayat 24 saya bacakan, ayat 25 Bapak Ibu bacakan bersama-sama. 24是我来读，25是弟兄姐妹读。 Sampai 30 ya. Ayat 24, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 25. 睡觉的时候有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走。 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. 27. 主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种的在天里，那里来的稗子呢？” 28. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? 29. 29节。 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu menuai saudara ya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita sudah membaca bagaimana perumpamaan tentang lalang di antara gandum, apa pengajaran yang bisa kita ambil? 我们可以吸取什么教训呢？ Yang pertama, siapa yang menabur benih yang baik, saudara? 第一就是谁撒好种子呢？ Nih, kita bisa lihat ayat 36 sampai ayat 43 itu adalah penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. 我们看36节到43节，就是这个比喻的解释。
Yang menabur benih baik itu kita lihat ayat yang ke-37. 37节我们看谁撒好种子呢？ Dikatakan ayat yang ke-37, 37节 ia menjawab katanya orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. 他回答说：“那撒好种子就是人子， Jadi yang menabur benih baik itu adalah Tuhan Yesus, anak manusia. 撒好种子就是人子，主耶稣。 Yesus itu digambarkan sang penabur. 主耶稣是一位指撒种子。 Dan ayat 38, 38节， ladang ialah dunia. 田地就是世界， Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. 好种就是天国之子，败者就是那恶者之子。” Nah, saudara, Yesus menabur benih baik menjadi anak-anak kerajaan. 耶稣撒好种子，就变成天国之子， Gandum. 麦子。 Ketika si jahat menabur lalang, menabur benih jahat gitu ya. Benih jahat itu menjadi lalang, yaitu anak-anak si jahat. 恶者呢，撒败子，就那恶者之子。 Nah, kita perhatikan bersama-sama, kapan Yesus menabur? 我们注意，主耶稣什么时候撒种呢？ Kita lihat ayat 39. 我们看39节， Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. 撒种子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使。 Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat 39 itu ada waktu menuai. 我们看39节就是收割的时间了。 Artinya, sebelum ada waktu menuai, pasti ada waktu menabur. 意思是收割之前一定有撒种的时间， Sehingga ada permulaan menabur, ada permulaan untuk menuai, saudara. 因此呢，有撒种的季节，有收割的季节。 Nah, jadi saudara, kapan Yesus menabur? 那主耶稣什么时候撒种呢？ Artinya, Yesus menabur pada saat gereja para rasul. 意思就是，使徒教会的时候， Bisa lihat bagan berikutnya, 请看前面的屏幕。 slide berikutnya. Slide berikutnya. 继续， Bapak Ibu bisa lihat, kalau Jemaah, dalam Menteri bagan Khan. ini dikatakan bahwa permulaan musim menabur. 在这个图画就是告诉我们什么时候开始， Permulaan musim menabur. 撒种子的开端。 Ya, pada saat Roh Kudus dicurahkan, pada saat gereja para rasul berdiri, itu adalah saat Yesus menabur benih baik, muncullah anak-anak kerajaan, gereja berdiri. 使徒教会成立的时候，也是那个圣灵被浇灌的时候，就是那个时候主耶稣撒好种子。 Dan menuainya itu kapan? 那什么时候收割呢？ Yaitu akhir zaman, 就是世界末了， yaitu permulaan musim menuai. 收割的时间。 Jadi kalau kita lihat, perumpamaan lalang di antara gandum ini dimulai pada permulaan musim menabur, Yesus menabur, dan dituainya oleh malaikat-malaikatnya pada awal permulaan musim menuai di akhir zaman. 所以看这个比喻，撒种子的开端就是主耶稣撒种子，收割的开端就是天使来收割。 Nah, jadi bisa kita lihat saudara, ketika Yesus menabur benih yang baik di permulaan musim menabur, gereja para rasul mulai berdiri dari 120 orang bertambah menjadi 3.000 dan 5.000 orang. 所以我们看，使徒教会成立的时候，就是主耶稣开始撒种子，好种子，就是从120个人就变成3000个人，然后5000个人。 Gereja para rasul mengalami kemajuan yang sangat pesat. 使徒教会扩展得非常快。 Dan sampai sekarang sebenarnya kita melanjutkan daripada gereja para rasul ini. 其实到现在我们还是继续那个使徒教会的， Karena kita melanjutkan proses ini karena kita memulai dalam permulaan musim menuai.
我们继续这个过程，因为我们就是按照收割的开端。 Jadi gereja para rasul dia memulai dengan menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi dan kita di permulaan musim menuai melanjutkan pekerjaan gereja para rasul. 使徒的教会就是开始传福音，直到地极，然后我们继续他们的工作，就是在收割的开端。 Dan kita sebenarnya punya tugas yang lebih berat lagi, yaitu kita menuai, saudara. 其实我们有更重的任务，就是我们应该是收割。 Nanti kita akan membahas bagaimana kita membedakan antara gandum dan lalang dan apa yang harus kita lakukan antara gandum dan lalang ini. 我们要讲怎么分别麦子和稗子呢？然后我们应该怎么处理这两个？ Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu pada hari ini marilah kita harus belajar seperti Tuhan Yesus sebagai sang penabur. 所以我们要向主耶稣学习，就是要当好撒种子。 Apa yang kita tabur, saudara? 我们撒什么呢？ Yang kita tabur itu adalah benih firman Tuhan. 我们撒的就是神的道， Supaya orang bisa percaya, supaya orang bisa mengenal kebenaran Tuhan. 让人会相信，知道他的真理， Supaya orang akhirnya meroleh kasih karunia daripada Tuhan. 所以他们可以得神的恩典， Mendapatkan keselamatan. 得救。 Bapak Ibu, saya akan memberikan satu kesaksian, slide sebelumnya. 我要给大家讲一个见证。 Ya, slide sebelumnya kalau kita lihat, ini adalah Pak Chua Kui Nyi. 这就是抓亏逆的兄弟， Mungkin ada yang bisa mengetahui siapa 可 almarhum 能 ini. 有人认识他。 Nanti kalau misalnya sudah mengetahuinya, boleh makan lebih dulu. 认识他知道他可以先吃饭。 Ya, anaknya tidak hadir pada hari ini. 他的孩子好 Mungkin 像 sore 现在 dia 还 akan 没 hadir. 有来，可 Nah, 能下午。 saya dia kasih tahu dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, 先告诉大家， Bapak Ibu, dahulu almarhum ini adalah orang beragama Buddha. 我告诉大家，他以前是一个信那个佛教的， Tetapi nggak pernah ke wihara. 但是从来没有去过 Jadi 寺 nggak 庙， terlalu aktif lah, nggak terlalu aktif. 也不是在那边很积极的。 Tapi suatu ketika dia terkena serangan jantung. 但是有一天，他的心脏病发作。 Ya, almarhum ini beliau adalah orang yang sangat baik. Dia sayang kepada anak, dia sayang kepada menantu, dan dia sesungguhnya menjadi teladan dalam keluarga. 他是一个非常好的人，他很疼爱他的儿子、他的儿媳妇，他在他的家庭是一个榜样。 Dia terkena serangan jantung dan kita ketahui ketika terkena serangan jantung ada golden time-nya. Waktu emas selama 6 jam harus ditangani dengan baik. 他的心脏病发作，我们知道，如果这样的话有黄金时期。 Ketika 6 jam itu tidak ditangani, maka waktu emas itu lewat dan biasanya akan berakhir dengan suatu hal yang fatal. 如果6个小时之内没有好好治，那就会不好的。 Nah, akhirnya keluarga membawa dia ke rumah sakit Medistra. 家人带他去美迪斯拉医院， Ketika itu keluarga mendoakan, menantu, anak itu yang udah percaya gereja Yesus Sejati, mendoakan papa yang dikasih ini supaya bisa diselamatkan. 家人都为他祷告。 Menantunya berpikir, papa adalah orang yang baik. 他的儿媳妇想，他是一个好人。 Ya, kiranya papa punya kesempatan untuk bisa percaya pada Tuhan Yesus. 我希望爸爸有一个机会可以信主耶稣。 Ya, yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya papa punya kesempatan diberikan hidup lagi supaya dia bisa dibaptis. 他希望主耶稣给这个爸爸一个机会，所以可以信主耶稣，然后可以受洗。 Ya, tapi secara medis saudara sangat sulit karena sudah lewat daripada 6 jam ini. 但是按照从医生的角度来看，好像这个很难实现，因为他已经超过了6个小时。 Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan dan ada kehendak Tuhan yang indah saudara, papanya ini sadar. Papanya ini bisa lewat masa kritis dalam serangan jantung ini. 但是因为神的旨意，神的恩典，所以
他的爸爸可以过了这个危机时期。 Ketika dia sadar, dia berkata, saya mau ke gereja. 他醒过来以后，他说他要去教会。 Akhirnya keluarga bingung ya, kaget. Kenapa papa mau ke gereja? 家人听了以后就很惊讶。 Pertama, istrinya itu gereja katedral. 他的太太是 Cathedral 教会，是天主教。 Lalu anak perempuannya itu gereja GBI. 他的儿女是在 GBU 教会， Ya, akhirnya datang ke gereja katedral, ke gereja GBI. 所以他有时候去 GBU 教会，有时候去我们的教会。 Tetapi Cathedral。 katedral. Tetapi perasaannya itu tidak tenang ketika dia datang ke gereja. 但是 Dia tidak nyaman. 他每次去这两个教会，觉得心里不安。 Akhirnya menantu dan anaknya berkata, mau gak coba ke gereja Yesus Jati? Kita ke gereja Yesus Jati. 因此儿媳妇和他的儿子跟他说，要不要来到真耶稣教会？ Tapi sebelum anaknya mengajak ke gereja Yesus Jati, papanya bilang, saya lebih memilih gereja Yesus Jati saja. 其实他的那个儿子还没讲让他来到真耶稣教会的时候，那个爸爸他已经选了要来到真耶稣教会。 Kenapa mau ke gereja Yesus Jati? 为什么要来到真耶稣教会呢？ Karena waktu papa sakit, banyak orang-orang gereja datang juga pengurus hamba Tuhan untuk bisa membesuk papa. 因为我生病的时候，很多教会的人来到医院拜访我， Mereka begitu perhatian. 他们很关心我。 Dan pada saat ke gereja Yesus Jati, hatinya lebih tenang. 他来到真耶稣教会的时候，他觉得很平静。 Lalu suatu ketika dia cerita kepada menantu dan anaknya, saudara. 有一天，他跟他的儿子和他的儿媳妇讲 Sepertinya papa melihat Tuhan Yesus.：“ 我好像看到了主耶稣， Tuhan Yesus dari belakang. 从背后的主耶稣， Ya, jadi melihat Tuhan Yesus itu dari belakang 就是看到他的背后， dan mengangkat tangannya. 他举起手， Lalu anak dan menantunya bertanya kepada papanya, 然后他的儿子儿媳妇问他 Papa yakin itu Tuhan Yesus?：“ 你肯定那就是主耶稣吗？ Tuhan Yesus itu seperti apa, Pak? 主耶稣是像什么呢？” Ketika kamu melihatnya, kamu pasti tahu bahwa itu adalah Dia. 他回答：“当你看到的时候，你一定知道，他那个人就是主耶稣。” Saudara, ternyata ketika dia koma di rumah sakit, 当他没有清醒的时候， ya, ketika dia koma di rumah sakit, dia melihat sosok Tuhan Yesus membelakangi dia dan mengangkat tangannya. 他看到主耶稣背对着他，举起手。 Ya, almarhum ini berkata, Tuhan jangan ambil saya dulu, karena saya masih belum bisa selamat, saya masih belum layak. 他求神呀，请你不要拿我的命，因为我还没得救。 Anak saya juga satu belum menikah, ada salah satu belum menikah. 我的一个儿子也还没有结婚， Ya, jangan panggil saya, jangan saya meninggal dulu. 请不要拿我的命。 Ya, jadi dia bisa mengetahui bahwa itulah sosok Tuhan Yesus dengan kemuliaannya, tidak terlihat wajahnya dan ada cahaya. 他可以知道，那就是耶稣，因为好像很荣耀， Ya, dan setelah itu dia akhirnya bisa sadar di rumah sakit dan dia berkata, saya mau ke gereja. 他清醒以后，他说他要去教会， Ya, dan dia lebih memilih gereja Yesus Jati. 他选的就是真耶稣教会。 Dan akhirnya papa ini ikut katekisasi gereja kita. 他就参加慕道班， Ketika dia ikut katekisasi, saudara, banyak serangan-serangan daripada si jahat untuk bisa menyerang dia. 他参加慕道班的时候，魔鬼一直袭击他， Dia seringkali mimpi tentang darah, banyak darah. 他常常做噩梦，就是关于血。 Dia juga seringkali mimpi cucunya terluka ditimpa barang dan keluar darah. 他也常常做梦，就是他的孙女被一个东西 Sehingga 压伤了。 ketika dia ikut katekisasi, seringkali dia diliputi mimpi-mimpi yang demikian. 他参加慕道班的时候，一直做噩梦。 Ya, tetapi dia melihat ada malaikat di sampingnya. 他看到在他的身边有一个天使。
sehingga membuat dia semakin yakin untuk bisa terus meneruskan katekisasi dan dia bisa melewati mimpi-mimpi buruk itu. 让他更坚定，继续参加这个慕道班。 Nah, lalu akhirnya dia dibaptis 最后还是他被受洗了。 dan kurang lebih sebulan berikutnya dia dipanggil Tuhan. 1个月以后就去世了。 Saudara, udah tahu siapakah almarhum ini? 知道他是谁吗？ Dia kan di sana? Ini adalah 在那边的人， papanya Kos Yang Ming. 这就是祥敏兄弟的爸爸。 Dulu dia adalah Sinse, saudara. 他以前是一个中医，一位中 Sinse. 医。 Ya, dia adalah orang yang sangat baik sehingga menantu dan anaknya mendoakan supaya dia bisa percaya Tuhan karena orang yang baik ini seharusnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. 他非常好的人，所以他的儿子儿媳妇一直为他祈祷，让他可以得到救恩。 Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini saudara, apa yang kita tabur itu tidak akan menjadi sia-sia. 亲爱的弟兄姐妹，我们撒的种子就不会白白的。 Ketika kita membesuk, kita menabur kebaikan, menabur benih firman Tuhan. 当我们访问别人，当我们撒好种子， Nah, maka suatu hari ketika orang itu dipanggil Tuhan, benih itu akan bertumbuh dan orang itu bisa menjadi anak-anak kerajaan Tuhan. 有一天可能种子会长大，会变成神的儿女。 Nah, kita lihat lalang ya, Bapak Ibu. 我们看稗子吧， Ayat 39. 39节， Matius pasal 13 ayat yang ke-39. 马太福音13章39节， Siapa yang menabur benih jahat, yaitu iblis. 谁撒恶种子呢？就是魔鬼。 Dan ketika benih jahat itu ditaburkan, benih ini adalah ajaran sesat ya Bapak Ibu ya. Jadi iblis pun menabur ajaran sesat. 魔鬼撒的种子就是迷惑人的教导， Sehingga menghasilkan anak-anak kejahatan. 所以他接触是Anak-anak 邪恶的孩子， Lalang ya, lalang. 稗子。 Nah, ketika gandum itu tumbuh, mulai berbulir, nampak juga lalang itu, ayat 26. 麦子长苗吐穗的时候，稗子也显出来。 Jadi ketika gereja para rasul itu berdiri saudara, karena ada benih baik, ajaran sehat, ajaran baik dari Tuhan Yesus, muncul anak-anak kerajaan, iblis pun juga bekerja menaburkan benih jahat, ajaran sesat. 使徒教会成立的时候，也有好的教导，但是魔鬼也在工作，他也是那个传那个邪恶的教导。 Sehingga tidak heran ketika gereja para rasul berdiri banyak sekali pertentangan pertikaian. Ajaran sunat, ajaran Yahudi berperang melawan ajaran Tuhan Yesus. 所以呢，使徒教会成立的时候，有很多好像反正他们就是一直吵架，就是有很多教导，有的是收割礼的教导， Nanti 有的是犹大的教导。 reminder saya ya kalau waktunya udah habis. 提醒我，如果时间已经过了。 Kita lihat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. 我们看加拉太书第1章6节到10节。 Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Kita nggak baca Galatia semuanya ya. 1章6节到10节。 Intinya Paulus itu terkejut ketika melihat jemaat di Galatia itu, di provinsi Galatia, cepat berubah meninggalkan Injil Kristus, tetapi mengikuti Injil yang lain. 保罗感到很惊讶，因为加拉太信徒就那么快就改变了，从那个基督的福音就去从别的福音。 Gereja-gereja di Galatia itu dirintis oleh Paulus dalam perjalanan penginjilan pertama. 加拉太教会就是保罗第一次里程中的开辟的教会。 Jadi tahun 47-48 Masehi ya, 就 47 是 sampai 公元 48. 47到48年， Antara tahun itu ya. 大概在那一年。 Dan penginjilan yang kedua, ketika di Korintus, Paulus menuliskan surat kepada Galatia. 第二次就是保罗在哥林多的时候给那个加拉太信徒写信。
Ya, jadi kita baca kitab Galatia ini pasal 1 ini itu terjadi ketika Paulus melakukan penginjilan yang kedua di Korintus. Paulus menulis surat kepada Galatia. 所以他在格林多传福音的时候，他就给加拉太信徒写信。 Tahun berapa Bapak Ibu? 那一年呢， 50 Masehi. 就是公元50年。 Artinya hanya dalam waktu 2 sampai 3 tahun kebenaran yang mereka miliki itu tercemar, mereka berubah. 意思是2-3年之内，他们的真理就被玷污了。 Aneh ya saudara ya, gereja dalam waktu 2-3 tahun cepat berubah. 教会2-3年之内就改变了。 Saya pernah menjadi mahasiswa teologi di gereja Jakarta dan hari ini bertugas di gereja Jakarta. Udah berapa tahun gereja Jakarta tetap semakin bertumbuh, semakin kuat, tidak berubah. Tidak berubah menjadi buruk gitu ya. 我从小到现在一直在雅加达，我看还是在雅加达的教会一直成长，没有变坏。 Baptisannya tetap diselam di dalam nama Tuhan Yesus. 收拾还是要把我们的身体都沉下 Pegang 去， hari Sabat itu 1 hari penuh hari Sabat, bukan jam Sabat. 守安息日。 Nah, tetapi kalau kita lihat, ketika Paulus datang ke Galatia pertama kali gereja bertumbuh, tapi ketika kedua kalinya dia lihat gereja itu dalam waktu 2-3 tahun berubah. 但是我们看在这儿，保罗第一次到加拉太的时候，好像在那边的信徒都很他们的信心成长得很好。 Kenapa? 但是2-3年以后就不好，为什么？ Kenapa? Karena ada Injil yang lain. 因为有别的福音。 Injil yang lain ini adalah benih jahat yang ditaburkan oleh si jahat sehingga muncullah anak-anak kejahatan. 别的福音就是恶者撒的种子。 Bagaimana kita menyikapinya, saudara? 我们的态度是如何呢？ Bagaimana kita sekarang meresponnya, kita mempelajari daripada firman Tuhan ini. 我们怎么应对它呢？ Lalang ini tidak bisa dicabut sampai menunggu waktu menuai. 稗子我们要等到收割的时候才能够薅出来。 Ya, kita lihat ya Matius pasal 13 ya. 请看马太福音13章。 Jadi sebelum waktu menuai, lalang itu dibiarkan oleh Tuhan Yesus, tidak boleh dicabut. 还没有到收割的时间，它不能够薅出来，稗子不能够薅出来。 Ketika dicabut, gandum pun akan ikut tercabut. 因为如果你把稗子薅出来，麦子也会薅出来。 Ayat 28 sampai 30, Matius pasal 13 ayat 28 sampai 马 30, 太福音13章28节到30节， Yesus mengatakan jangan dicabut. 主耶稣说不要薅出来， Kenapa saudara? 为什么？ Karena Tuhan dapat menggunakan orang-orang di luar sana, anak-anak kejahatan, untuk bisa menjaga akar gandum daripada kebenaran itu. 因为他会利用这个外邦人，照顾好这个根， Sama seperti Tuhan menggunakan Raja Nebukadnezar untuk bisa menyimpan perkakas kudus bait Allah di rumah dewanya. 像主耶稣利用内布加尼撒国王，让以色列人可以存器皿。 Saudara, Alkitab ini siapa yang mengkanonisasinya? 圣经是谁做的？ Ini adalah orang luar, Bapak Ibu. Bahkan mungkin bukan orang Kristen pun dia membantu dalam proses 这就 kanonisasi 是 ini. 外邦人，可能不是基督徒。 Dan orang yang mengkanonisasi ini adalah orang-orang yang percaya Tritunggal, orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah roh gitu ya, Allah itu roh. 这个奉圣呢，他可能也不相信神，也不相信神就是灵， Mereka mungkin tidak memegang hari Sabat 他们可能不 dan 守安 pasti 息 mereka 日 tidak，memegang hari Sabat. 肯定没有守安息日。 Mereka juga dibaptis bukan di dalam nama Tuhan Yesus. 他们也肯定不是在奉主耶稣的名受洗， Mereka juga merayakan hari raya Natal. 他们也庆祝圣诞节。 Artinya saudara, Tuhan bisa menjaga akar gandum, artinya firman Tuhan, benih kebenaran ini supaya terjaga melalui apa? Melalui lalang-lalang ini saudara. 所以呢，主耶稣会照顾好麦子的根，麦子的根就是他会利用这个
稗子会照顾好麦子。 Kita lihat dalam bagan ini, ketika awal gereja Yesus Sejati berdiri, 我们看这个平兔， inilah memasuki permulaan musim menuai. 这就是收割的时期。 Dan saatnya pada saat Kaituan. ini, saudara, saatnya pada saat ini kita dapat mengumpulkan benih jahat ini diikat dan dibakar. 现在我们可以把这个稗子捆绑，然后烧掉。 Waktu awal gereja para rasul, Yesus berkata, jangan dicabut, nanti akar gandum ikut tercabut. 使徒教会开端的时候，他说不要把稗子薅出来， Karena Yesus ingin menjaga akar gandum ini melalui orang luar. Ini Iya. harus terjaga, firman Tuhan harus terbentuk, firman Tuhan harus dijaga. 因为他要利用外邦人，要照顾好麦子的根。 Tetapi ada waktunya bahwa itu harus dituai, harus dipisahkan, harus dicabut, 但 saudara. 是有时间，有时期，就是收割的时期。 Tapi waktu Tuhan ada 3 tahap. 神的时间有三个阶段， Kita lihat Matius pasal 13, 请看马太福音13章 ayat yang ke-30. 30节。 Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Waktu menuai adalah permulaan musim menuai, gereja berdiri, GYS. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, saudara, ada 3 tahap. 有3个阶段。 Pada awal menuai, kita harus mengumpulkan. 收割开端的时候，我们要收集， Ya, dikumpulkan lalang 收 itu, 集 dikumpulkan benih jahat itu ya. 收集稗子， Artinya ada waktu ya, 有时间 diikat. 捆绑， Ada sebuah proses diikat, 有一个过程 dibakar. 烧掉。 Ya, ini adalah waktunya untuk menuai, dibakar. Yang lalang emang harus dibakar, gandum harus dikumpulkan. 这就是收割的时期，稗子要烧掉，麦子就是要收集。 Nah, gereja Yesus Sejati, kita perlu bisa membedakan antara lalang dengan gandum, antara benih ajaran sesat dengan benih yang baik. 我们真耶稣教会的信徒要分别哪一个是稗子，哪一个是麦子。 Karena para penuai itu adalah malaikat itu adalah utusan Tuhan. 天使就是收割的人，他就是神那个派他们来的。 Dan kita adalah utusan Tuhan, malaikat untuk bisa menuai, memisahkan mana benih ajaran sesat, mana benih ajaran baik 我 firman 们 Tuhan. 就是好像神派的天使要分别出来哪一个是好种子，哪一个是恶种子。 Nah, Bapak Ibu, dari segi kita nih, sudut pandang kita sekarang ya, kita perlu menjaga kemurnian iman kita. 从我们的角度来看，我们要保持我们纯洁性的信心， Agar kita tetap menjadi gandum anak-anak kerajaan. 所以我们仍然是麦子， Karena kalau enggak kita bisa berubah menjadi lalang anak-anak kejahatan. 因为有可能我们会变成稗子，邪恶的孩子。 Kenapa? Karena kita tidak sadar benih yang jahat itu masuk dalam pemikiran kita. 因为不知不觉，恶种子可能进入我们的脑子里。 Contohnya siapa, saudara? 呃， Contohnya siapa? 比如呢， Yudas Iskariot. 就是炸裂人犹大， Awalnya Yudas Iskariot adalah benih gandum yang Tuhan taburkan benih yang baik supaya dia jadi gandum. 他本来是好种子，主耶 Tetapi 稣撒的， akhirnya dia menjadi lalang. 但是最后他变成稗子。 Demas 迪马， yang mencintai dunia. 他很爱世界。 Ya, awalnya sebenarnya Paulus juga menaburkan benih yang baik kepada Demas. 其实开始的时候，保罗也是撒好种子， Tetapi akhirnya menjadi lalang. 为什么会变成稗子呢？ Bahkan Paulus yang awalnya lalang, saudara, 甚至保罗是开始的时候是稗子， tetapi karena dia bertobat, dia mau memperbaiki, dia disertai Tuhan, maka dia menjadi gandum. 因为他要悔改，神与他同在，他就变成麦子。 Ini dari sudut pandang kita manusia ya. 这从我们的
人角度来看， Tapi dari sudut pandang Allah, Allah sudah tahu siapa itu gandum, 但 siapa itu 是 lalang. 从神的角度来看，他已经知道哪一个是稗子，哪一个是麦子。 Ya, jadi dari sudut pandang Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, Allah itu udah tahu siapa itu gandum, siapa itu lalang. 其实神已经知道哪一个是稗子，哪一个是麦子。 Tapi dari sudut pandang kita, kita harus menjaga nih diri kita dengan baik supaya jangan sampai benih kejahatan itu masuk dalam diri kita. 但是从我们的角度来看，我们要好好照顾我们自己，所以恶种子就不会进入我们的身体，我们的脑 Contoh 子。 sederhana, saudara ya, contoh Membatasi. sederhana. Sekarang kan zamannya 举一个例子， tidak ada pagar, dunia komunikasi, informasi begitu sangat bebas bisa kita dapatkan di handphone kita, di internet dan lain-lain. 可以说现在好像没有篱笆的世界，什么信息我们都可以从网上知道。 Ya, tidak perlu memberikan perpuluhan. Perpuluhan itu zaman Taurat, zaman Perjanjian Lama. 我们不用奉献给主耶稣1/10。 Ya, Nah, bahkan mungkin jemaat kita kena racun dengan racun yang seperti itu. Kamu nggak usah memberikan perpuluhan, kamu tinggal merawat orang tuamu sampai kamu sedang melayani Tuhan. 可能有的信徒会听过这样的，你不用给奉献主耶稣1/10，你只是照顾你爸妈就好了。 Apa bukti bahwa perpuluhan itu masih berlaku sampai Perjanjian Baru sampai sekarang? 有什么证据这个1/10还是有效呢？ Nah, saudara ya, akhirnya keracunan dibawa dalam PAMS, dibawa kepada jemaat. Jemaat pun ada berapa akhirnya juga bingung gitu ya, mana yang benar, mana yang salah. 就好像中毒了，他就在哪儿都讲，就是在团契啦，在哪里都讲。 Nah, kalau kita nggak belajar firman Tuhan, maka kita bisa gampang sekali diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang seperti itu. 如果我们没有好好学习神的道，我们会被这个不好的教导就被迷惑。 Ya, Abraham memberikan perpuluhan kepada imam besar Melkisedek. 亚伯拉罕就给那个麦基洗德1/10。 Jadi Abraham sebagai orang beriman, dia memberikan perpuluhan kepada imam besar Melkisedek yang dicatatkan dalam kitab Kejadian dan Ibrani. 亚伯拉罕是有信心的人，他取给麦基洗德1/10。 Dan kita adalah anak-anak Abraham secara rohani dalam perjanjian baru. 我们在新约就是亚伯拉罕的儿子。 Dan Imam Melkisedek dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus, imam besar. 麦基洗德就是大祭司。 Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20. 请看希伯来书第6章20节， Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Artinya kita sekarang memberikan perpuluhan bukan kepada orang Lewi, kepada pendeta, bukan kepada menurut hukum Taurat. 永远他的意思就是我们奉献1/10，不是给利未人，也不是给传道。 Ya, makanya Gereja Sejati memiliki sebuah sistem organisasi bahwa uang perpuluhan tidak jatuh di tangan pendeta. 所以真耶稣教会有一个系统，就是1/10不是给传道。 Tetapi jatuh kepada gereja, gereja yang mengelolanya. Gereja punya pengurus, gereja punya badan. Dia akan mengelolanya karena uang gereja adalah uang Tuhan. 教会有负责人，他就帮我们料理这些1/10的。 Jadi persembahan perpuluhan itu diatur oleh gereja. Untuk apa? Untuk program penginjilan, pengembalaan dan kehidupan di dalam rumah Tuhan. 这个1/10的钱是教会来安排的。 Ya, jadi bukan menurut hukum Taurat untuk orang Lewi, untuk kehidupan daripada orang-orang Lewi saja. 所以不像以前，就是好像给那个利未人。 Karena kita memberikan perpuluhan bukan kepada orang Lewi, tapi kepada imam besar Melkisedek yaitu Tuhan Yesus. 因为我们 Gereja. 给1/10不是给利未人，但是给我们的大祭司。 Jadi saudara, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak baik jangan sampai masuk ke dalam gereja kita. 所以呢，不好的教导就不要进入我们的教会。 Gak boleh menikah, jangan menikah, udah mau kiamat. Lebih baik jadi janda lagi ya.
perawan aja atau jadi lajang, saudara ya, itu ajaran yang tidak benar. 世界末了快要到了，我们不用结婚了，还是当处女这样的 Ya, kita akhiri kita berdoa dalam hati. 结束。默祷，请大家默祷。